إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وأقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita jumpa lagi bagi menyambung bacaan buku Jalan Golongan yang Selamat ataupun Manhaj At-Taifah Al-Mansurah ataupun Al-Firqatun Najiyah. Sambung kita pada bahagian 21, kuburan dan tempat ziarah, yakni selepas firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sampai di situ, menurut riwayat yang terpercaya dan benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dikubur di rumah beliau, tidak di dalam Masjid Nabawi. Tetapi kemudian orang-orang dari dinasti Umayyah, zaman pemerintahan Khulafa Bani Umayyah, maknanya itu di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, dia memperluaskan masjid tersebut. Ini pada tahun 88 Hijriah, dia memperluaskan masjid tersebut dan memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Alangkah baiknya hal itu tidak mereka lakukan. Perluasan masjid yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, yang mana dia mengarahkan naib dia ataupun wali dia ataupun gubernur dia di Madinah ketika itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Dia suruh Umar bin Abdul Aziz perluaskan masjid tu hinggalah masuknya kubur Nabi SAW dalam masjid. Dan dia perintahkan Umar bin Abdul Aziz supaya membeli bilik-bilik isteri Nabi SAW, kan? Daripada waris-warisnya, waris-waris isteri Nabi tadi ada bilik-bilik dia beli. Kemudian dia perluaskan masjid tadi. Sampailah kita tengok hari ni macam itulah luasnya masjid tadi, kan? Dan perlu kita ketahui bahawa ketika itu tak ada seorang pun daripada sahabat Nabi yang masih hidup. Kalau ada pun, mereka ni berada di tempat-tempat lain, seperti Anas bin Malik yang berada di Basrah, kan? Dia jauh. Dulu mana ada internet, mana ada telefon, kan? Tak ada, waya-waya ni tak ada, kan? Itu dia. Jadi maknanya yang adanya di antara, kita panggil Sa'id bin Al-Musayyib tabi'in ni, Sa'id bin Musayyib diriwayatkan bahawa dia membenci perkara tersebut dan dia mengingkarinya. Kenapa?
Kerana apa yang dibuat oleh Al-Walid itu, maksudnya memasukkan kubur Nabi tadi sampai dalam masjid. Jadi maknanya perbuatan yang jelas-jelas diingkari oleh Nabi SAW. Nabi larang kita semayang menghadap ke arah kubur. Nabi larang kita duduk di atas kubur. Tapi dia pemerintah dia buat juga, walaupun tadi tabi'in tadi melarang. Jadi sahabat-sahabat Nabi tak ada seorang pun di Madinah ketika itu. Kalau ada pun berada di tempat lain, kan? Macam sahabat Nabi yang terakhir mati itu, kan? Apa dia? Amir bin Wasilah, kan? Abu Tufail Al-Laysi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni tinggal di Kufah, kemudian dia pergi ke Mekah, sehinggalah dia meninggal di Mekah pada tahun yang ke-100 Hijriah. Mana dia di Mekah sana, bukan di Madinah. Peristiwa ni berlaku pada tahun 88 Hijriah. Itu dia. Adapun Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah, dia mati 10 tahun sebelum tu dah. 10 tahun sebelum perluasan masjid tadi. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhuma. Ayah sahabat, anak pun sahabat. Jadi mana dia meninggal pada 10 tahun sebelum, lebih kurang 10 tahun lah sebelum berlaku perluasan masjid di Madinah. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Iqtida' Sirat Mustaqim, maknanya bahawa Nabi SAW dikebumikan di dalam bilik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan adalah masjid itu sebelah syarqul masjid, sebelah timur masjid, kan? Ini sebelah ni, kan? Kiblat sana belah ni. Tetapi di zaman, kata Syekhul Islam, akan tetapi apabila sampai zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, dia membesarkan masjid tadi. Dia ni seorang yang suka mengimarahkan masjid, suka membuat masjid, suka buat masjid. Masjidil Haram kat Mekah pun dia bagi perbesar, Masjid Nabi pun dia bagi besar, sehingga masjid di Damaskus, dekat apa nama, dekat Damsyik, Masjid Damsyik, Jami' Umawi itu, dia juga memperbesarkannya. Al-Walid bin Abdul Malik, dia ni suka buat perbesar masjid. Dia kerja dia itu. Jadi macam kita sebut tadi lah, dia suruh Umar bin Abdul Aziz supaya membeli tadi bilik-bilik daripada waris-waris kepada isteri-isteri Nabi SAW, untuk diperbesarkan masjid berkawasan tu. Itu dia. Begitu juga Qubah, ya. Qubah yang berada di atas kubur Nabi SAW sekarang ni kita tengok, kan? Qubah hijau tu. Itu juga diingkari oleh para ulama. Kan? Juga diingkari oleh para ulama tentang binaan tadi. Tapi pemerintah ni buat juga. Nak buat macam mana? Para ulama dah menegah, tapi dia pun buat juga. Itu maknanya dia bertanggung sendirilah. Ulama dah beri penjelasan tentang kubah yang dibina di atas tu, kan? Kan Nabi larang dibuat binaan di atas kubur, kemudian kubah di atas kuburan, kan? Nabi larang. Tapi dia pun buat juga, ulama dah. Kubah hijau tu, Ustaz? Ya, kubah hijau tu. Di luar. Ya. Jadi dia betul-betul, kan, di bawah tu punya bilik Aisyah, kan? Jadi maknanya di atas tu kubah. Jadi macam tu. Ini disebut dalam berbagai fatwa daripada para ulama lah. Dan pernah ada juga di kalangan kita kata para ulama, mereka yang memang berazam untuk merobohkan, nak buang kubah tadi, kan, tapi takut maknanya mengingkari kemungkaran tadi, lebih besar mudarat dia daripada mengingkari mungkar yang itu, kan. Jadi mereka terpaksa bertahan lah, tak buat, kerana takut lagi puak-puak kuburiyun tadi, kan. Mereka tadi buat pemberontakan ke apa ke. Nak ceritanya kejahilan ni terlalu ramai, terlalu banyak. Orang jahil ni, orang bodoh ni ramai sangat. Jahil tu mana dia bodoh lah, tapi bodoh tu bunyi kasar sikit. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan, dalam banyak surah, dalam banyak ayat tentang manusia yang bodoh tadi, kan. Ramai. Di antara dalam surah Ghafir kita baca tu, kan, ayat lebih kurang ayat apa, ya? Ayat 49 ke ayat 59, macam tu lah. Allah Ta'ala kata walakinna aktsaruhum
la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui mana dia bodoh lah. Kan? Lepas tu Allah kata lagi bawah tu, wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadhakkarun. Allah sebut tak sama orang yang buta, maknanya buta perut lah, kan? La yastawi al-a'ma wal basir. Tak sama orang yang buta dengan orang yang nampak, tak sama. Begitu juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh tak sama dengan orang yang buat dosa. Kemudian Allah Ta'ala kata qalilan ma tatadhakkarun dalam surah Ghafir tu kan, ayat 58 ke 59 ke. Amat sedikit kamu ni ambil peringatan. Maksud sedikit dengan orang yang ambil peringatan tu, sikit sangat. Orang yang nak belajar, nak cari agama dia ni sikit, bukan ramai. Ya kan? Yang berlambak-lambaknya berebut-rebut, berlumba-lumba cari keduniaan. Ya kan? Jadi ingatkan macam seorang yang beriman di kalangan Bani Israel, di kalangan kaum keluarga Firaun, pengikut Firaun tu ada seorang yang beriman. Dia kata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa anna al-akhirata hiya darul qarar. Tapi dia pun tak mau ikut, tak mau dengar. Itulah kebanyakan manusia tadi, dia apa? Jahil. Qalilan ma tatadhakkarun. Ayat lepas tu Allah Taala kata pula, Allah kata apa dia? Inna as-sa'ata la'atiyatu la raiba fiha walakinna aktsara an-nasi la yu'minun. Kan? Sungguhnya kiamat itu pasti berlaku, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nak ceritanya kebanyakan manusia ada macam tu, tidak bersyukur, tidak beriman, tidak mengetahui. Ayat selepas tu pula Allah Ta'ala kata apa? Walakinna aktsaruhum la yashkurun. Ya? Akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan juga. Jadi maknanya tak ada dalam nas bahawa golongan majoriti adalah golongan terpuji. Demokrasi adalah, kan? Demokrasi bukan daripada Islam. Tak boleh kita nak Islamkan dia pun, kan? Itu cerita dia. Baik. Kemudian ini berlaku di zaman pemerintahan khulafa ataupun khalifah Bani Umayyah. Sekarang ini kuburan Al-Husain berada di dalam Masjid Al-Husain. Tengok, dia satu orang tiba ada 2-3 kubur, kan? Di Iraq pun ada. Satu lagi di kan? Itu dia Al-Husain yang mati dibunuh di Karbala tu kan. Sebenarnya tak tahu pun kubur dia kat mana. Orang kebumi kan tak tahu pun, orang tak bagi tahu pun kubur dia di mana. Tapi puak Syiah ni dia buat tawaf siap di situ lah. Sebahagian orang bertawaf di sekitarnya, mereka meminta hajat dan kehendak mereka kepadanya, sesuatu hal yang sesungguhnya tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Minta hajat yang makhluk tak boleh nak bagi, kan? Minta nyawa, minta keturut, minta anak, minta kesihatan. Itu dia. Seperti memohon kesembuhan dari penyakit, menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Tiba-tiba macam mana pula orang tu bila dia pergi minta kat ahli kubur ni dia sembuh, macam mana pula? Itu istidraj untuk dia. Allah Ta'ala nak bagi dia tambah sesat lagi, Allah bagi sihat kat dia. Macam kita baca kisah yang sebelum ni kan, kisah penulis dengan guru penulis. Dia tanya kepada tok guru dia, mana dalil tok guru kata macam ni? Dia kata, makcik aku, dia buat macam tu dia sembuh, kan? Itu dalil tok guru dia lah. Dia tinggal tok guru yang tak boleh pakai tu kan. Tak guna punya tok guru, dia pun tinggal kat tu. Tok guru dia kata, hang Wahabi, kan? Tak mau ikut aku, hang Wahabi. Itulah dia hujah dia. Baik. Sebab agama menyuruh kita agar meminta hal-hal seperti itu kepada Allah semata. Benda yang makhluk tak mampu buat ni, kalau buat kopi tak apalah, boleh, tak ada masalah apa. Tapi bagusnya buat sendirilah, kan? Itu dia, eloknya buat sendiri. Dan agar kita tidak bertawaf kecuali di sekitar Kaabah saja. Mana boleh tawaf tempat lain,
tawaf ni di Kaabah tu saja. Kan Allah berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka bertawaf di rumah yang tua itu. Al-atiq ni maksudnya rumah yang lama. Atiq ni maksud lama. Kan? Tu dia. Di Baitullah. Yang kedua, kuburan Sayyidah Zainab binti Ali ada di Mesir dan ada di Damaskus adalah tidak benar. Tak benar. Tapi orang tu ni jahil kan. Kita ni senang ya, kita nak benda sesat ni senang ya, kita nak buat ramai ikut. Ada orang ikut ramai. Kan? Ramai. Bukti dia jelas hari ni pun ada lah. Tak usah duk sebut ulang kali lah, kita buat marah. Tu. Baik, sebab beliau tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. Sebagai bukti kebohongan itu adalah terdapatnya kuburan satu orang, yakni Sayyidah Zainab, di kedua negara tersebut. Di Mesir satu, di Syam satu. Kan? Seorang tapi kubur dia ada dua. Kan? Tapi orang hak jenis ikut orang ni jelah, ikut lah. Orang buat dia buat, bukan dia tahu apa. Tapi ramainya macam tu, betul tak? Ramainya macam tu. Kita cubalah tanya tengok, pasal apa buat macam ni? Tak tahu, saya tengok orang buat. Orang tu buat, kita buat juga. Yang ketiga, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan. Macam tadi lah. Kan? Larangan membuat kubah di atas kuburan. Seperti kuburan Al-Husain di Iraq, Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Imam Asy-Syafi'i di Mesir dan lainnya. Sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum, semua sekali, tak kira lah untuk Nabi ke untuk orang lain ke, tak boleh kita buat binaan macam tu kubah, buat kubah lah apalah kan di atas kubur tadi. Sebagaimana kita baca dalam hadis yang terdahulu, seorang syekh yang dapat dipercaya memberitahu penulis, suatu kali ia melihat seorang salat menghadap ke kuburan Syekh Al-Jailani. Ni kubur dia menghadap solat kiblat ke tu? Memang kan menghadap ke arah kubur Syekh Al-Jailani tadi. Ia tidak menghadap kiblat. Syekh itu lalu memberinya nasihat. Tetapi orang tersebut menolak seraya berkata, kamu orang Wahabi. Kamu Wahabi. Seakan-akan orang itu belum mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Hadis dalam Muslim. Itu nak kata kebanyakan manusia ni jahil. Nabi kata jangan kamu semua duduk di atas kubur dan jangan kamu semua solat menghadap ke arah kubur. Jangan. Hadis dalam Muslim. Tapi depa tak tahu. Bila dia bagi tahu, mana dia tu orang lain buat, ustaz tu buat, tok guru tu buat. Tok guru tu pakai serban, bukan pakai serban pun. Bukan. Jadi macam tu dalil depa. Kita nak buat macam mana? Tak kata apalah, bagi tahu saja. Yang keempat, sebahagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangun oleh dinasti kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah ni kan kerajaan apa? Syiah lah, Syiah. Kan? Syiah. Tu. Okey, duduk mana ni kubur, kita duduk atas kubur tu lah. Sekarang ni Indonesia duduk Yasin. Itulah masa. Duduk tafakur jugalah, dia macam sedekah Fatihah. Benda tu tak ada dalam sunnahnya. Dia yang Nabi ajak sunnah ziarah kubur tadi kan. Mula-mula Nabi kata, dulu aku larang kamu. Nabi kata, dulu aku larang kamu daripada menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur, dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Dan Nabi ajak cara-cara ziarah kubur tadi. Bila sampai ke kubur, kita bagi salam dan kita doakan untuk ahli kubur tadi, kan? Itu saja cara dia. Tak ada pun Nabi ajar kita untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada
orang yang dalam kubur tu. Dan ni tak ada pun dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, tak ada langsung. Pasal apa kita yang rakyat Malaysia ni, kita ni marah kat orang kalau orang kata kita ni bukan Syafi'i, bukan mazhab Asy-Syafi'i. Padahal kita kata sebahagian ataupun kebanyakan amalan yang kita buat di Malaysia hari ni bercanggah dengan apa yang disebut, dipegang oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata bacaan Al-Quran tak sampai untuk orang mati, kecuali mak ayah kita tadi umumlah. Untuk kawan rakan kita, isteri kita, bekas isteri kita apa semua, doa saja. Kan? Doa saja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, doa. Adapun Al-Fatihah, Al-Fatihah, kan? Tak ada benda tu. Kan? Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Surah dia buka kitab Al-Um. Tapi pasal apa di masjid-masjid yang banyak di Malaysia ni tak ada seorang pun baca kitab Al-Um di masjid. Padahal tu kitab kita panggil kitab induk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pasal apa tok guru tak mau pergi baca kitab Asy-Syafi'i di masjid-masjid? Takut terbongkar. Wallahu taala alam. Tak tahu pasal apa. Saya rasa juga nak pergi tanya. Ustaz jangan sebab tak baca kitab Al-Um kan. Maknanya dalam takut dia tak tahulah dia apa jawapan dia pun, wallahu taala alam ya. Yang bagi-bagi dia dia Asy'ariyah kalau dia punya Tu bab akidah, bab fiqh dia. Itu aja tak dia bagi-bagi. Jadi kita kadang-kadang sebab tu Islam ni bukan agama yang mengelirukan. Islam ni ad-dinu yusrun la yushaddaddin ahadun illa ghalabah. Nabi kata, hadis dalam Al-Bukhari, agama ni mudah. Mudah macam mana? Bukan mudah. Dia kata memanglah mudah. Hampa buat Wahabi tanam orang macam tanam lembu. Tanam balik. Oh, itu macam tanam lembu khabau, dia kata. Ni siapa cakap? Ni salah seorang daripada Tok Guru juga dia cakap macam ni. Habis tu sahabat-sahabat mati ni, maknanya sahabat yang mengkebumikan sahabat yang mati tu macam tanam lembu khabau lah. Macam tu lah. Terutamanya kepada Nabi SAW, kamu kata macam tu juga ke? Bahawa sahabat-sahabat mengkebumikan Nabi SAW tadi kan? Tak ada apa yang kita, tak ada seperti mana yang kita buat hari ni pun macam tu kan? Bahaya tu cakap macam tu. Jadi maknanya kembali kepada duduk tadi, duduk di atas kubur tu. Jadi maknanya bahawa Nabi kata bahawa aku duduk di atas kubur. Kan? Aku duduk di atas batu yang panas sehingga terbakar baju tadi kena kulit aku. Lebih aku sukai daripada aku duduk di atas kubur. Ini kubur kita piduk. Duduk atas kubur ni kan. Kita dah bahas dah tu minggu lepas kan, dengan panjang lebar tadi kan. Tu tentang larangan duduk di atas kubur tadi. Jadi duduk ni kubur, kita duduk atas dia lah. Kita pijak kan, duduk kan, sebab kubur tadi dia macam tu, sedap duduk, macam rasa macam duduk atas kerusi pula kan. Tak boleh ya? Tak boleh. Begitu juga solat mengarah ke kuburan kan. Tapi macam mana pula kalau kubur tu depan mimbar, maka sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kitab dia tahzirus sajid min ittikhadil qubur masajid, kan? Tak sahlah solat kita di situ. Solat yang ada kubur dalam masjid ataupun dalam kawasan masjid, adapun di luar kawasan masjid tu tak apalah. Kan di kawasan masjid ni ada pagar, tu kubur. Ni kawasan masjid tak apalah. Tapi kalau dalam masjid tu tak sahlah solatnya. Masjid lama-lama tu biasalah. Bukan dekat masjid lama-lama, masjid baru pun macam dekat Jitra, Kedah tu pun ada juga. Saya sembahyang maghrib malam gelap, tengok keluar tengok depan mimbar betul-betul kan ada kubur. Patah balik rumah orang mana-mana sembahyang lah. Kalau tak apalah, kita musafir kita boleh jamak dan qasar, tak jamak takdim dan tak akhir. Tapi macam mana pula orang yang sembahyang situ, maknanya wallahu taala alam lah. Tu semoga Allah Taala terima ibadat depa, kerana depa jahil tentang tu, depa tak tahu tentang tu, maknanya Allah Taala tadi Maha Pengampun. Tak katalah sembahyang depa tu tak sah sebab depa tak tahu. Kan? Gitu. Hukum ni tak sama. Hukum ni tak sama ikut orang.
Itu. Itu kat Sintang Sungai Limau tu. Dah tu. Saya ada style kat situ. Masjid Sungai Limau tu. Itu masjid. Dia atas tingkat atas lah. Ya. Mimbar. Bawah tanah tu kuburan orang pengasas-pengasas. Kalau kita yang mengetahui dah, kita tahu ni benda tu tak boleh lah bagi kita. Depa yang tak tahu ni, kalau kita dah cerita pada depa, tak boleh bagi depa juga. Tapi kalau tak ada yang sampaikan pada depa, maka depa buat juga. Maknanya itu amruhum ilallah. So kita tak boleh semayang masjid tu. Kalau kita tak boleh sembahyang, kita dah tahu benda tu tak boleh sembahyang sebab Nabi kata. Walaupun dia satu. Walaupun di atas tingkat atas ke bawah ke, tapi dalam kawasan kuburan. Macam masjid Sungai Bakar, masjid baru Sungai Bakar macam tu juga. Saya pergi sembahyang jemaah, saya kata la ilaha illallah, kan? Ustaz itu yang ceramah jadi imam tu, maknanya dia ni takharus daripada Jamiah Islamiyah Madinah. Tapi dia pengikut puak-puak Al-Alawi ni, kan? Di Mekah tu. Tapi alasan dia Ustaz, dia kawasan masjid tu dia semayang tak masuklah kawasan kubur ni macam Dia kata bukan tu masuk dalam kawasan solat. Walaupun di dalam kawasan masjid. Habis itu kalau Jumaat melimpah tadi tak mana? Kalau diisytiharkan ni adalah kawasan masjid. Dia isytihar ni kawasan parking kereta apa semua tu kawasan masjid kan? Tak boleh lah. Ada buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dekat saya dalam buku tu. Larangan solat di kuburan. Ada jual. Kalau kawan kita yang jual buku sunnah tu kan, oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, larangan solat di kuburan. Tebal tu buku dia. Dulu saya pernah tunjuk buku tu kan. Dulu saya punya buku kulit dia warna biru. Tak tahulah aku cetak kanton baru, kulit dia warna lain. Tak tahulah dekat Yayasan Taklim ni ada jual ataupun tidak. Tapi orang yang di Yayasan Taklim ni kena jual lah buku tu, kan? Kena cari sampai jumpa buku tu, kemudian jual di sini. Tu dia. Kami tak ada modal. Tak ada modal, orang cari tolong bagi modal. Letak buku tu kan. Buku ni penting sebenarnya, ramai orang tak tahu kan. Larangan. Ya. Macam masjid negara tu yang dia Tak, saya sebut secara umum, jangan sebut masjid tu macam ni, tak kan. Saya jadi masalah kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. pertama selalunya Dia bila saja kubur di dalam masjid ataupun dalam kawasan masjid, titik. Kan? Lepas tu untuk lebih luas lagi, baca buku tadi yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, larangan solat di kubur ataupun di kuburan. Ustaz, itu kalau kiblatnya lepas tu di depan ada kubur, tapi kawasan ni masjid. Ya. Luar ada pagar, ini kawasan kuburan. Ada pagar? Ada pagar. Ada pagar, tak ada masalah apalah. Sebab kubur tu di luar kawasan Kiblatnya pun pagar masjid. tak ada menghadap. Tu tak ada masalah apa. Yang saya cerita ni maksud dia, ni kawasan masjid, ni pagar masjid. Ni sini ada kubur. Itu maksud dia. Adapun di sini itu bukan kawasan masjid. Kan? cadangan kita alihkan kubur tu boleh ke apa tu? Alihkan masjid lah. Kubur nak alih buat apa? Alih masjid lah, masjid buat orang jalan ke apa. Tu lah, tu maksud dia. Tapi ni kerja tuk mufti lah. Tak tahu lah pasal apa, mereka diam apa nama dalil mereka. Mereka yang nak kena tanggung benda-benda ni kan. Tu mereka dengan Tuhan lah. Kita menyampaikan, kalau dia ada alasan-alasan dia, dalil-dalil dia takwil-takwil dia, tu kembali dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kita ni berpegang dengan dalil. Begitu maksud dalilnya, maka itu yang sahihnya kita buatlah. Banyak tempat lagi boleh kita buat masjid. Alasan mereka, mungkin alasan mereka nak buat kubur dekat masjid ni supaya apa? Supaya malaikat ni bila time solat tak seksa dah orang dalam kubur tu. Dia fikir logik akal dia macam tu lah. Bila kita baca Quran ni, orang dalam kubur tu bersengak apa semua. Kan? Jadi mereka ni tenang, seronok lah duduk dalam kawasan masjid ni. Puasa tarawih. Lepas tu bulan puasa orang bertarawih lagi apa semua kan. Malam Jumaat orang baca Yasin lagi pula apa semua kan. Sampai aura dia tu sampai ke dalam kubur tadi. Orang hidup dia fikir macam tu. Benda alam ghaib dia boleh fikir macam tu. Kan? Jadi alhamdulillah tempat saya duduk, kubur ni duduk tempat jauh. Kalau tidak saya pun susah hati juga. Kan? Tu. Satu saya nak tanya semua. Salah satu kubur yang dekat tu arwah bapa betul saya. So
tu adakah apa-apa yang terjadi pada arwah lah? Dia Tanam di situ. Dia tak tanggung apa-apa. Orang mati tak, orang hidup buat, orang hidup lah tanggungnya. Kecuali orang mati dia wasiat. Dia berpesan wasiat gini, kalau aku mati berbuat jenis yang bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis, satu dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau Allah nak, Allah ampunkan dia. Kalau Allah nak, Allah akan buat apa yang Allah nak buat pada dia lah. Tapi kita sebagai orang yang hidup tadi, kita kesianlah pada si mati, kita doakan untuk dia lah. Tiap kali kita teringat kawan-kawan kita tadi kan, ayah kita ke mak kita kan, kita doakan. Tu. Bahasanya Ustaz, sekarang kalau kita musafir nak pergi solat dekat masjid, kena pergi tengok keliling dulu lah. Tak payah pergi tengok keliling. Benda tu memang nampak terang-terang lah. Kita masuk kereta pagar masjid tu memang nampak lah. Kan? Masjid ni bukan duduk tengah hutan. Ya kan? Tak nampak bangunan masjid tu je, tak nak pergi tengok keliling. Tak payah pergi tengok. Benda tu tak ada taklif sampai macam tu lah. Tak payahlah kita nak pergi selidik pusing. Sat lagi orang masjid pandang si orang pula, apa dia ni nak buat apa kat masjid kami. Sama ada dia nak buat tak elok kat masjid kami, ataupun dia nak cari dana nak bagi pembesar masjid. Kan? Jadi pun tak payahlah sampai tahap tu. Masuk tengok masjid, masuk sembahyang lah. Dah pakai kasut dah tengok-tengok, oh, ada kubur. Tak apa dah sembahyang nak buat macam mana? Balik Oh, saya sembahyang balik lah. Enggak, solat balik. Ya. Tempat lain Nah, macam tu. Nak buat macam mana? Tu dia. Tak betul saja. Ya. Imam Muslim tu yang Nabi tu. Jangan duduk atas kubur, jangan. Solat hadap kubur lah. Ya, solat menghadap ke kubur. Menghadap ke ni kiblat, kita menghadap ke kubur, kecuali solat jenazah. Solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Macam soalan tu dia katakan kubur kawasan masjid tapi menghadap sini kiblat. Kubur di sana. Macam mana? Ya. Tapi kawasan masjid tu Tak boleh juga. Nas yang lain. nas lain. Di antara dalil Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Kan? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Iqra'u fiha al-Quran. Bacalah Al-Quran padanya. Benar kita faham bahawa di situ kita dua benda lah. Tak boleh kita sembahyang di kawasan kubur, tak boleh kita baca Quran di kuburan. Kita faham, dipanggil mafhum mukhalafah tadi kan. Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Bacalah Al-Quran padanya. Pada rumah tadi kan, di rumah tadi baca Quran. Jadi mana kita faham bahawa Nabi suruh kita baca Quran di rumah selain daripada kubur. Nampak tak? Itu di antara dalil ya. Untuk penjelasan yang sangat detail, baca buku tu. Larangan solat di kubur. Tebal tu buku dia. Itu dia. Boleh jelas? Jelas ya. Macam tu. Jadi mana kubur dalam masjid, dalam kawasan masjid, tak boleh lah. Ataupun menghadap ke arah kubur pun tak boleh jugalah. Di kubur, kita menghadap kubur, kita membelakangi kiblat. Kan? Tak boleh lah. Itu dia. Faham tak? Boleh ya? Banyak kali kita ulang tu, banyak kali sebenarnya nak ulang ni kan. Tapi itulah kita kan lupa. Masjid lama lah. Ya, betul. Masjid lama biasa betul macam sebelah Kedah kita sana kan. Sebelah Kedah tu banyak. Tak tahu lah. Jadi kita ni sebagai orang yang belajar, kita dah tahu dalil semua, kita elakkan lah. Kita elak. Cuba elakkan. Elak. Banyak lagi masjid yang tidak ada padanya kubur. Itu sembahyang. Itu. Baik, seterusnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang kafir. Siapa dia? Puak Fatimiyah ni, Syiah tadi. Fasik, fajir, tukang maksiat, mulhid, zindiq, mu'attil. Orang-orang yang menolak mu'attil, orang-orang yang mengingkari sifat Tuhan lah. Zindiq ni macam tak percaya kepada Tuhan lah, ataupun munafik macam tu lah. Mulhid, kafir.
Orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Pokok Syiah ni, Syiah. Kan? Fatimiyah ni pokok Syiah lah. Dan Syiah pun kita kena dah jelas dah kan. Syiah ni banyak puak dia kan. Itu. Orang-orang kafir tersebut merasa hairan jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang yang melakukan solat. Mereka sendiri tidak solat, tidak haji dan selalu merasa dengki kepada umat Islam. Ini orang kafir. Oleh kerana itu mereka berfikir untuk memalingkan manusia dari masjid. Dia pun duk fikir macam mana cara agar nak bagi orang Islam jangan duk pergi masjid. Dia dapat maknanya keputusan yang dia dapat, benda yang paling baik dia buat adalah dengan menyebarkan muzik. Macam baru ni kan, K-pop apa semua kah? Benda K-pop apa semua. Jadi hai, sakit hati sungguh. Anak siapa tu? Kan? Tak nampak muka, tak jelas. Mak dia kata bukan anak saya. Kan? Tak jelas muka tadi kan. Tapi tu pakai tudung comel dah, molek dah. Allah, sakit hati sungguh lah. Kan? Hati ni sakit. Nampak kenapa hati ni sakit? Sakit hati bagai digunting. Kan? Tu dia, sakit hati bagai digunting. Tengok maksiat tadi kan. Tambah dibuat oleh budak-budak yang kita kata yang agak iltizam dengan nutup aurat tadi kan. Geram sungguh ni. Nak buat macam mana? Geram je lah. Cakap je lah. Itu. Dia pun dah dapat dah. Maka mereka membuat kubah-kubah dan kuburan-kuburan palsu. Maka dia pun buat jugalah. Ini cerita dia pun buat kuburan palsu. Mereka menyatakan bahawa di dalamnya terdapat Al-Husain bin Ali dan Zainab binti Ali. Ada banyak sebab lah. Di antara sebab dia cari duit lah. Dia buat kubur palsu tu, dia habaq ni kubur orang sekian-sekian, buat tabung pula di situ. Orang pergi melawat dia bubuh dalam tabung tu kan. Bubuh dalam tabung. Beli kat siapa? Beli kat dia lah. Jaga kubur palsu. Itu dia. Kemudian mereka menyelenggarakan berbagai pesta dan peringatan untuk menarik perhatian orang kepadanya. Tapi memanglah manusia ni kebanyakannya macam tu lah. Dia mudah terpedaya, mudah sungguh. Benda hal tak elok ni memang mudah orang ikut. Sanggup mengeluarkan dana tadi beratus-ratus ribu ringgit kan, untuk menyanyi ya. Menyanyi puji Nabi ya. Kan? Mereka menamakan dirinya Fatimiyun. Maksudnya nisbah kepada siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa nisbahkan kepada Fatimah tadi. Fatimah tak rela pun dengan mereka. Tu, dia tak rela pun kepada puak-puak ni. Macam kisah Ali bin Abi Talib. Zaman dia tu ada orang kata anta ilah. Engkau Tuhan. Dia perkatakan Ali tu Tuhan. Ali ni geram sangat. Dia suruh sahabat dia bakar hidup kawan tu. Lepas tu dia beritahu kepada dia, Allah Ta'ala melarang kita ni hukum orang dengan api. Dia geram sangat, suruh kau untuk bakar hidup orang yang kata dia Tuhan. Anta ilah, kamu Tuhan. Taksub sampai macam tu kan. Allah, ini dah ada di zaman Ali tu radhiyallahu anhu. Mereka menamakan dirinya Fatimiyah padahal ianya sebagai kedok belaka, sehingga orang-orang cenderung dan senang kepada mereka. Itu dia. Kedok ni apa dia? Bahasa Indonesia. Saya tak ada nak tengok kamus tadi. Tapi makna dia macam tipu tu lah. Tipu apa? Tipu daya kan? Tipu daya belaka. Kan? Tipu daya belaka. Itulah kan? Terlupa nak buka kamus Indonesia. Nampak macam mana dilahirkan sebagai orang Melayu yang bukan Indonesia. Baik, dari situ mulailah umat Islam terperangkap tipu muslihat dari bid'ah yang mereka ada-adakan sampai hari ni kan. Nak tunjuk, nak tayang kata kita ni cinta sangat pada Nabi, tak tahu nak buat macam mana. Habis dah cara ni kita ni cinta pada Nabi, buat macam-macam lah. Kawan saya ceritalah, dia duduk dekat satu kawasan, satu kondo tu di kawasan KL ni lah. Dia cerita, kemarin cerita. Itulah dia kata ada satu orang kaya tu, dia kata dia nak sponsor
Kan kita buat majlis, kita buat sambutan Maulidur Rasul ni. Saya nak sponsor semua. Jangan bagi tahu dia kata buat apa nak buat program, berapa harga, bagi tahu saya. Allah, mana kaya sangatlah kawan tu. Hang tulislah apa-apa, cek kosong kot. Buah 30 juta pada muka dia. Tu. Jadi nak buat tu. Dia cerita kata depa tu mencintai Nabi SAW, tapi tak kena cara cinta Nabi tadi kan. Sampai ada sekarang ni malam cinta Rasul. Nanti mungkin satu masa akan ada pula cuti umum cinta Rasul. Dah ada kan? Cuti umum Maulidur Rasul kan. Nanti cuti umum malam-malam dia akan kerja apa kan? Tak tahulah. Itu dia. Baik. Kita perangkap dengan bid'ah yang mereka adakan. Masalah, cuba kita tengok balik baca sejarah tentang menyambut Maulidur Rasul ni daripada mana? Cek balik daripada mana? Bukan daripada sahabat-sahabat Nabi, bukan daripada kalangan salafus soleh, daripada pok-pok ni lah ni. Itu. Sehingga menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik. Kan? Ghulu, melampau-lampau. Bahkan sehingga mereka tak segan-segan mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar untuk perbuatan syirik tersebut. Keluar duit banyak, benda yang tidak faedah. Padahal di saat yang sama mereka amat berhajat kepada harta tersebut untuk membeli senjata untuk mempertahankan agama dan kehormatan mereka. Kan? Itu dia. Yang kelima, sesungguhnya umat Islam yang mengeluarkan hartanya untuk membangun kubah-kubah, kuburan, dinding dan monumen di kuburan, tugu-tugu peringatan di kuburan, semua itu sama sekali tidak bermanfaat untuk si mayat. Tak ada manfaat pun untuk orang dalam kubur. Bubuhlah keliling dia tu bunga kristal ke apa-apa, tak ada manfaat untuk dia. Kan, tak ada manfaat. Yang ada manfaat untuk dia apa dia? Doa orang yang hidup tadi. Kan, doa orang yang hidup kan. Adalah hadis yang sahih. Hadis dalam Al-Jami' As-Sahih. Al-Albani mula-mula dia mendhaifkan hadis, tapi kemudian dia mensahihkan hadis tu, bahawa amalan-amalan kita ni dibentangkan kepada keluarga kita dalam kuburan. Kan? Fayusarrun wa yusaun. Maka ahli kubur tadi kan, daripada keluarga kita, dia berasa seronok dan berasa tak seronok. Dia seronok sebab apa? Sebab kita ni duk buat baik, doa untuk dia apa semua. Dia tak seronok bila orang hidup ni duk buat benda maksiat apa semua, tak berdoa untuk dia. Dia rasa tak seronok. Hadis yang sahih disebut dalam Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Imam As-Suyuti. Hadis tu mulanya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, kemudian akhirnya ditarajuh, dia mensahihkan hadis tersebut. Amalan kita orang hidup ditunjukkan kepada keluarga kita yang dah meninggal, mak ayah kita ke apa. Jadi kalau kita ni anak yang soleh, buat baik apa semua kan, jadi maknanya mak ayah kita ni seronok lah. Dia dapat saham juga. Dia dapat saham. Tapi kalau buat dosa, dia pun tak tanggung lah dosa kita, cuma dia pun tak seronok lah. Fayusarrun wa yusaun. Hadis juga diriwayat oleh Abu Daud At-Tayalisi rahimahullahu ta'ala. Itu dia, bukan Abu Daud As-Sijistani. Ada Abu Daud As-Sijistani tu Sunan Abi Daud lah tu. Tapi Abu Daud At-Tayalisi ni orang lain pula. Itu. Baik. Ni kita tak ada manfaat untuk si mayat. Buat kubur jadi cantik kan, tak ada apa. Tapi anak dia tak sembahyang pun. Dia mati sebelum tu pun tak sembahyang juga. Lagilah. Seandainya harta yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada orang-orang fakir miskin, tentu akan bermanfaat bagi orang yang hidup dan mereka yang telah mati, daripada ibu bapa dia kan. Apalagi Islam mengharamkan umatnya mendirikan bangunan di atas kuburan, sebagaimana telah ditegaskan di muka ni sebelum ni lah, bukan di muka tu, di sebelum ni lah maksudnya.
Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, la tada' timthalan illa tamastahu. Jangan engkau biarkan patung-patung ini melainkan engkau hapuskan dia. Hadis riwayat Muslim. Wala qabran musyrifan. Dan tidaklah kubur itu, maksudnya kubur yang dimuliakan, yang dibuat binaan atas dia, illa sawaitahu, melainkan engkau ratakan dia. Rata tu macam itulah, tinggal sejengkal lah. Bukan rata terus sama rata, sejengkal. Supaya apa? Supaya orang kenal itu kubur. Tapi kalau lama-lama dia mendap juga, dia jadi macam di Baqi' tu kita tengok kan. Sama ya, tak macam tu pun, cuma kubur yang baru memanglah macam tu. Tapi akhirnya dia mendap lah. Itu dia. Buat sempadan tak apa? Ya. Sempadan, buat sempadan. Sempadan tadi untuk apa? Tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Lama-lama tanah tu rata, so dia tahu macam bata ke atau ada Dia mamar lah. dan mamar, maksud dia panggil tajsisul kubur, dilarang. Kita letak mamar, kita letak mozaik apa semua, letak untuk kepung tadi kan. Kalau ikut dilarang lah. Macam kalau batu-bata Ustaz, batu-bata, lepas tu kita taruh tanah lah. Kadang-kadang kan dia benda tu kita tambah tanah, bagi dia satu jengkal. Tak perlu benda tu, tak perlu. Kalau dia benda tu, mana dia tak ada masalah. Bahalah benda tu dia bukan kita yang buat. Pada awalnya memang kita tinggikan dia sejengkal. Tak bermaksud, bukan bermaksud maknanya setiap masa kita kena pergi cek, oh dah benda lah, timbul lagi. Oh benda timbul. Tak, bukan maksud dia macam tu. Maksud dia masa mula-mula tadi kubur tadi kan. Maksud dia macam tu. Batu nisan letak, batu nisan ni maksud letak batu tu sebagai tanda lah. Cumanya tak ada tulis nama atas batu lah. Tak senang Ustaz. Tak disunahkan, bahkan dilarang tadi kita menulis di atas kuburan, dilarang. Kita dah cerita dah minggu lepas kan. Oh minggu lepas ada 6 orang saja. Oh sungguh juga ada 6 orang saja. Yang saya ingat makcik ya, makcik lepas tu tuan. Belah ni ya. 6 orang. Okey. 6 ke 5 orang minggu lepas, macam tu lah, witir kot. Kan? Tu dia. Lupa lah, tapi cerita panjang lah minggu lepas. Kalau nak tengok balik, tengok hak rakaman tu. Lupa dah rakam kan. Tu dia. Tengok balik. Ada hak minggu lepas saya cerita panjang lebar tu minggu lepas. Makcik kan? Kau makcik pun tak ingat dah. Tak ingat makcik nak buat macam mana. Agak ustaz pun tak ingat, tambah makcik kan. Sama lah kita tak ingatnya. Okey, nak buat macam mana? Ya, boleh lah insya-Allah. Boleh cek balik tengok. Ayam minggu lepas punya kelas saya dah cerita dah tu. Siap nota saya ni. Dah dalam nota dah. Saya baca nota dah minggu lepas. Kemudian tetapi Islam memberi kemurahan untuk meninggalkan kuburan kira-kira sejengkal. Meninggikan meninggalkan kuburan pula, meninggikan sejengkal, sehingga diketahui bahawa ia adalah kuburan, supaya orang tahu itu kubur. Bila kubur orang tak pijak-pijak ikut suka lah kan, orang hormati, orang jagalah, dan orang bagi salam untuk dia, dan orang doakan untuk dia. Sebab tu disunahkan kita ni mengkebumikan jenazah ni, maksudnya di tempat yang khas, bukan berselerak. Makan. Kebumi kat sebelah bilik tidur dia ke, mana rumah kita ke. Kan? Jadi mana tu bukan sunnah lah. Di kuburan supaya apa? Bila orang datang ziarah, orang bagi salam, orang berdoa untuk dia, kena pada semua ahli kubur tadi. Itu dia. Nazar-nazar yang ditujukan kepada orang-orang mati adalah termasuk syirik besar. Pergi ke kubur sekian-sekian bernazar. Okay? Aku nak sekian semua, kalau dapat aku nak sembelih kambing di sini. Itu syirik besar. Syirik besar mana? Syirik yang menyebabkan orang tu kekal dalam neraka jahanam selamanya, abadan abidin. Kan? Khalidina fiha abada. Tu dia. Rugi ya. Oleh para khadam, yakni pelayan, oleh para khadam, nazar dan sesajen. Saya cari perkataan dalam kamus translate dalam itulah bapak Google tu kan, tak jumpa. Sesajen ni makna apa? Sesajen ni hidangan ke apa kot no? Macam tu lah kot. Ni bahasa apa ni? Jawa ke bahasa apa? Ada orang Jawa lah. Kan? Sesajen. Tu dia. Dia nak beritahu makna tu kot makcik. Tolong jawab. Kan?
yang diberikan untuk diambil secara haram. Penjaga kubur tadi lah kan, orang letakkan apa-apa tak dalam tabung tadi, hadiah-hadiah apa, dia lah sapunya, bukan ada orang lain lah. Orang tak kambing ke, tak apa ke, ayam golek ke apa ke, dia lah ambil ya. Itu secara haram. Bahkan terkadang mereka gunakan untuk berbuat maksiat dan tenggelam dalam perilaku syahwat. Kerana itu, orang yang melakukan nazar dan orang yang menerimanya bersekutu dalam perbuatan syirik tersebut. Kan? Orang dalam mati dalam kubur dia tak tahu lah. Kan? Kita ni yang duk buat ni, kita lah salahnya. Dosa tu kita tanggung sendirilah. Kecuali dia pesan dan wasiat kepada kita, maka kita buat, dia sama-sama tanggung lah. Tu dia masalah dia. Seandainya harta itu diberikan sebagai sedekah kepada orang-orang fakir, tentu harta tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Diulang lagi sekali kan? Tidak ada. Dan tentu apa yang dikehendaki oleh orang yang menyedekahkan harta tersebut akan terpenuhi berkat dari sedekah yang ia berikan. Maksud dia gitu, kalau kita bagi kepada orang yang berhajat, yang memerlukan tadi, nescaya kita akan dapat keberkatan dan pahala. Tapi kalau bagi pada bukan pada tempatnya, maka rugilah. Bukan tak dapat pahala, dosa pula. Itu. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran yang sesungguhnya, lalu berilah kami kurnia untuk mengikuti dan mencintainya. Dan tunjukilah kami kebatilan yang sesungguhnya, lalu kurniakanlah kami untuk menjauhi dan membencinya. Allahumma habib ilaina al-iman wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa dalam Al-Quran kan? Doa dalam Al-Quran. Minta Allah Ta'ala tadi campakkan dalam hati kita perasaan cintakan keimanan. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Jadikanlah iman itu sebagai perhiasan di hati kami. Wa karih ilaina al-kufra. Ya Allah, campakkanlah perasaan benci dalam hati kami akan kekufuran, wal fusuq dan kefasikan, wal isyan dan maksiat. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu doa dalam Al-Quran kan? Allah sebut, Allah ajar kita berdoa, maka kita berdoa. Kemudian kerosakan dan bahaya syirik. Ada lagi masa 10 minit kan? Tengok pasal buat macam ni lah tu. Pasal buat macam ni kan, ustaz ni mata dia cepat. Ya, sikit insya-Allah. Kerosakan dan bahaya syirik. Perbuatan syirik menyebabkan kerosakan dan bahaya yang besar. Bahaya besar ni syirik ni. Sebab tu para nabi ni semua mari nak ajak manusia supaya jangan syirik. Daripada Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya duk larang manusia jangan syirik. Itu yang paling besar sekali. Kalau orang tu mati, dia buat dosa, macam-macam dosa dia buat, tapi syirik tak ada harapan nak masuk syurga ni. Kan? Ikut kehendak Allah Ta'ala kan, Allah nak masukkan dia ke dalam syurga macam tu saja tanpa azab, Allah boleh buat. Dan memang orang dapat, ada orang yang dapat macam tu. Bukan semua lah. Bukan semua orang dapat macam tu lah. Ada lah sebahagian pada manusia yang Allah inginkan benda tu dapat dekat dia. Di hidup dia penuh dosa maksiat, tiba-tiba dia mati tanpa buat kebaikan pun, masuk syurga. Tanpa sujud sekali pun pada Allah Ta'ala, dia mengucap 2 kalimah syahadah, pergi perang mati, tak ada nak solat, masuk syurga, syahid. Ada kan zaman Nabi SAW. Itu juga kisah Bani Israel tu kan, yang bunuh 100 orang, dia bunuh 99 orang, tapi berasa nak taubat. Ada orang tu kata, yang tak ada can nak taubat dah, Jahannam dah jawab dia. Dia bunuh kau tu jadi 100, tapi nak taubat lagi. Akhirnya dalam rasa nak taubat dia mati, kan? Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Tapi bukan semua orang dapat macam tu lah. Tak tahulah siapa, kita pun tak tahu kan? Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Dia cerita dekat Nabi kita, Nabi kita cerita dekat kita. Itu. Jadi kerosakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan peribadi maupun masyarakat. Adapun kerosakan dan bahaya yang paling menonjol adalah syirik menghinakan eksistensi kemanusiaan, yakni kemuliaan kemanusiaan tadi kan. Dia hina darjat kemanusiaan tadi, syirik tu, dia menghinakan kita.
Syirik tadi. Kita ni manusia yang Allah Ta'ala muliakan kita ni jadi hina dengan sebab syirik. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Syirik tu. Sebab ialah mana tidaknya Allah Ta'ala ciptakan haiwan untuk kita makan dan untuk kita gunakan dia sebagai kenderaan ataupun bajak tanah. Tiba-tiba kita ni pergi sujud pada dia. Macam mana? Alasan dia apa? Senang alasan dia. Mak aku bagi susu kat aku, tapi dia minta duit kat aku. Kawan ni bagi susu kat aku, dia tak minta apa pun kat aku. Tu yang alasan dia. Senang alasan dia. Mak kan, mak ni dia bagi susu kat kita, tapi lain kali ada sikit. Takkan tak ada kot bahagian untuk mak sebulan kan, suku gaji ke, separuh gaji ke, 2/3 gaji ke kan, mak. Tapi kalau haiwan tadi dia tak minta apa pun, senyap kan, kita ambil susu dia tak kata apa pun. Paling kuat dia tenang kita lah. Kalau kita tak pandai kan, patah tangan. Itu. Sebab Allah menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkannya kepada seluruh nama-nama, mengajarkan kepadanya seluruh nama-nama. Semua nama-nama tadi Allah ajar kepada dia. Lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Dan Allah menjadikannya penguasa di jagat raya. Kita fikir-fikir balik Allah menundukkan baginya apa yang ada di langit. Lah ni kita tengok kan, ada mereka boleh buat hujan buatan kan. Hujan buatan, dia gaul-gaul bancuh ayak garam apa semua, dia naik ke atas tu, terbang tu, sembok-sembok lagi turun tu, hujan. Itu maksud jadi antara maksud dia lah, Allah menundukkan untuk kita apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang langit tu maksud dia apa yang di atas kita lah. Itu dia. Dan Allah menjadikannya penguasa di jagat raya. Itu. Tetapi kemudian ia tidak mengetahui darjat dan martabat dirinya. Dah Allah Ta'ala bagi begitu, dia tak faham pula. Lalu dia menjadikan sebahagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri padanya, pada makhluk tadi yang dia buat sendiri kadang-kadang kan. Berbagai kehinaan tersebut hingga hari ini amat banyak untuk bisa disaksikan. Ratusan juta orang di India menyembah sapi yang diciptakan Allah bagi manusia. Bukan sikit, ramai. Agar mereka menggunakan haiwan itu untuk membantu meringankan pekerjaannya atau menyembelihnya untuk dimakan dagingnya. Tapi mereka tak buat macam tu. Mereka susahkan diri mereka sendiri. Nampak macam mana? Sebahagian umat Islam menginap dan tinggal di kuburan untuk meminta berbagai hajat mereka. Ada juga orang Islam yang berulang-alik ke kubur tu kan, dia minta hajat, doa. Ada. Dia masuk dalam YouTube kan? YouTube pernah tengok YouTube. Kalau faham bahasa Arab, reti menaib dalam bahasa Arab, berlambak-lambak dipertayang dalam tu. Duk pergi puja kubur, minta pada kubur, duk sujud pada kubur, duk sujud di tapak kaki tok guru pun ada. Kan? Bukan Ustaz Rika ni kalau reti bahasa Arab type dalam YouTube dah berlambak-lambak. Padahal orang-orang yang mati itu juga hamba Allah seperti mereka. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya untuk mereka sendiri. Mereka sendiri pun tak boleh nak pertahankan diri daripada mara bahaya. Macam mana mereka nak selamatkan kita? Banjir baru ni Tok Pin tu jadi macam mana? Bukan Yah Pin, Tok Pin kan? Tok Pin kerajaan langit tu kan? Tak mampu lah awak hanyut di banjir tadi kan. Dia boleh tak dia selamatkan? Dia ada kerajaan langit, lari ke langit lah. Banjir perut ni kan, selamat tak dia lah. Tu dia. Tapi tu orang macam tu pun ada orang ikut noh. Tu dia, buatlah apa pun, ada orang ikut, ada pengikut. Asaslah apa benda pun. Di Pakistan dan Indonesia, apa-apa ajaran kita boleh buat, tak ada masalah apa. Bukan siapa nak tangkap kita. Di Pakistan kan, berapa ramai orang nak dakwa dia tu Nabi. Oh Nabi.
Ada pengikut dah. Alah, di Malaysia kita pun ada juga tu Rasul apa? Rasul Qahar Melayu tu kan. Rasul Melayu tu ada pengikut, ada juga. Ada. Ya, nak ikut ke neraka jahanam ni bukan payah, senang ya, Cik. Kan? Nak ikut ke neraka jahanam ni senang saja. Itu. Baik. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu misalnya, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Dia sendiri tak boleh nak selamatkan diri dia daripada orang bunuh dia. Okay? Lalu bagaimana mungkin kemudian ia bisa menolak bahaya yang menimpa orang lain dan mendatangkan manfaat keselamatan kepadanya? Macam mana pula? Dia sendiri tak boleh mempertahankan nyawa dia kan. Mati kena bunuh. Lepas tu orang yang duk puja, duk minta pada dia tadi. Tu sangatlah bodohnya. Sangat bodoh. Orang-orang yang meninggal itu justru amat berhajat doa dari orang yang masih hidup. Orang yang mati dalam kubur tu, dia berhajat kepada doa kita. Kita pergi minta kat dia pula. Kalau dia boleh jawab ke, larilah pulaknya. Orang dalam kubur jawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah. Ada kita nak duduk. Larilah, kata dia. Ni kita yang seharusnya mendoakan mereka, bukan mereka ni doa untuk kita. Bukan berdoa dan memohon kepadanya sebagai sesembahan selain Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluqu syai'an, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang menyeru selain dari Allah ini, mereka ni tak menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Orang-orang mati bukan orang hidup. Orang hidup boleh juga dia tolong kita kan, dia bergerak sana bergerak sini. Orang mati. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Itu dia. Dan mereka tidak mengetahui ayyana yub'atsun, bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Mereka pun tak tahu. Mereka pun tak tahu. Kemudian Allah kata lagi, wa man yusyrik billahi, barang siapa yang syirik menyekutukan Allah, fa ka'annama kharra minas samai, seolah-olahnya dia ni terjun daripada langit. Fatakhtafahu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih, ataupun angin ni tiup dia fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh. Itu umpama ibarat orang yang syirik kepada Allah Ta'ala tadi. Ibarat kata orang yang terjun daripada atas ke bumi tadi, kemudian tak sampai ke bumi pun, burung sambar dia, ataupun ditiup oleh angin sampai ke lembah sekian-sekian. Maknanya itu dia keadaan orang-orang yang syirik dengan Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi Allah banyak tempat Allah beritahu kepada kita larangan syirik tadi kan. Kemudian syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Itu syirik. Sampailah masa dia terbatilan, InsyaAllah kan. Jadi gitu. Boleh faham tak? Ya. Jangan cepat sikit. So, Ustaz tengok jam kat dinding, tak tengok jam di tangan. Alhamdulillah. Kan? Syirik adalah seorang khurafat dan kebatilan. Sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa memberi pengaruh selain Allah di alam ini. Orang yang percaya ada sesuatu yang bagi pengaruh selain daripada Allah Ta'ala dalam alam ni, itu puak-puak musyrikin, baik berupa bintang, jin, arwah atau hantu. Berarti menjadikan akalnya siap menerima segala macam khurafat, serta mempercayai para dajjal, yakni pendusta. Cerita hantu-hantu ni orang Arab mana ada hantu ni. Hantu ni orang Melayu dengan Nusantara kita ya, cerita hantu ni. Kan? Orang Arab ni kena jin ya. Jin ya. Kan? Kena rasuk jin ke apa. Tapi kita ni panggil hantu. Apa makna hantu ni? Bahasa apa hantu? Bahasa Melayu. Siapa yang reka perkataan hantu ni kan? Tak tahu ambil hantuhan. Orang takut pada hantu. Kan? Hantu dia takut hantu macam takut pada Tuhan. Na'udzubillah. Kan? Jadi anak-anak ni dia ajak takut. Takutlah takut hantu kan. Betul dia.
Ini benda ajak kepada benda syirik kan, benda syirik. Kerana itu dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, barang dagangan, dukun. Barang dagangan ni macam perniagaan lah kan, perniagaan nak berniaga laris, pelaris. Pergi cari tu bohong tu, ambil tangkai ni, gantung ayat 1000 dinar, ayat 1 juta dinar, ayat 30 dinar ke apa kan. Gantung di dinding. Pergilah tengok mana-mana restoran, terutama restoran kita kedai-kedai makan ni mamak apa kan. Ayat 1000 dinar dekat belakang apa kaunter tu bayar duit tu. Cashier tu kan. Kita mau baca sebelum bayar duit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Tu. Ayat 1000 dinar. Nabi tak cerita pun ayat tu 1000 dinar. Pagi tadi sebelum sampai sini, sebelum pukul 11, dalam pukul 11 ada kawan duk hantar dalam handphone tu. Ada ustaz duk ceramah. Apa nama? Ayat tarik nafas. Allahu akbar. Ayat tarik nafas. Dia kata, kakak-kakak sekalian kan, kalau mana ini ada satu amalan bagus kita beramal, dia kata ni. Ayat untuk menarik nafas, dia kata. Oh, saya kata bagus ni. Menarik nafas ni. Kan? Kita tarik nafas dalam, kemudian kita lepas habis nafas kita. Sekali dengan karbon dioksida keluar apa semua, syaitan habis keluar, dia kata. Baca ayat ni. Wah, tu saduk ramai lah. Was-subhi idza tanafas. Surah At-Takwir ayat 8. Baru tengok tu, la ilaha illallah. Kawan-kawan ni hantar kita nak pergi, kita gelak ke ada apa. Kan? Tarik nafas. Tahan. Lepas habis was-subhi idza tanafas. Ustaz tu ceramah. Tak ada model lain hak tu lah. Allah. Macam Itu dia hantar untuk jenaka ke betul? tapi memang ustaz tu ceramah sungguh lah. Bukan main-main lah. Bukan main-main lah. Memang betul ya ni. Ustaz tu ceramah sungguh lah, dengan penuh semangat tadi kan. Boleh diamalkan. Nak ceritanya Allah Ta'ala kata dalam Quran tu ubat segala penyakit apa semua, hudan wa syifa, petunjuk dan ubat. Tapi janganlah kita duk pergi khusus ayat tu, khusus ayat ni. Hang rasa nak baca ayat tu, ni aku nak baca ayat ni untuk kesihatan ni, hang buatlah. Tapi jangan duk cerita kat orang apa semua. Yang pentingnya ayat Quran ni semuanya ubat. Aku nak baca 30 juzuk, 6,000 ayat lebih tu aku tak larat. Baca ayat ni ya. Macam sahabat tu baca surah Al-Fatihah tu kan, bukan Nabi pergi khususkan. Oh ni fadilat surah Fatihah, ni fadilat. Mana ada Nabi khususkan macam tu. Tapi nak ceritanya Ibnu tu ayat Al-Quran. Tapi yang ustaz tu sebut kan, dia ambil tamu nak tu lah. Tengok juga dia duk buka buku tu kan dalam YouTube tu. Macam tu lah. Kita habiskan sikit 2-3 baris ya. Dukun, tukang ramal, ahli sihir dan semacamnya yang menyatakan dirinya mengetahui ilmu ghaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata, menjadi laku keras. Menjadi laku keras. Mana laku sungguh lah. Laku laris lah maknanya kan. Kita nak jadi tok umur ni bukan payah menyamar sikit je. Di samping itu dalam masyarakat semacam ini mereka sudah tidak mengindahkan lagi ikhtiar dan mencari sebab. Jadi malas lah. Malas nak promosi perniagaan dia apa semua kan. Lah dia orang pakai Facebook, pakai apa lagi kan, untuk mempromosikan tudung dia ke apa lama tu, speed apa kan. Klik apa ni dia panggil apa, hak rubuh di tudung tu, hak gantung sana meleret sini kan. Dia pun duk berniaga dalam Facebook kan. Jadi maknanya tu dia antara cara mempromosi perniagaan. Tak payah pakai dukun ataupun doa-doa pelaris mengarut. Jadi tu benda tu. Jadi orang jadi malas lah. Duk harap kata umur lah, aku dah harap aku tangkai beli mahal dah ni. Nanti orang mai lah beli barang aku, padahal orang tak kenal kita berniaga pun. Okey. Jadi tidak mengindahkan lagi ikhtiar dan mencari sebab serta meremehkan sunnah kauniyah, hukum alam. Hukum alam ni kalau kita nak laku barang kita kena buat lah. Offer tu offer ni, promosi tu promosi ni. Kan? Bagi orang rasa dulu kuih kita, makan sedap baru orang beli. Macam-macam lah promosi kita buat kan. Tu kita panggil sunnah kauniyah, hukum alam. Tu cara dia. Kalau duduk harap kata bomong tangkai gantung keliling kedai kan, gantung tangkal kan, tak jadi juga, syaitan ni lah.
Itu cerita dia. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kita untuk hari ini, insya-Allah. Ya. Baru ni jiran saya lah. Ya. Soalan gangguan dia. Aku tahu melalui isteri lah, dia kata rumah dia ada gangguan. So dia panggil, tak salah ustaz apa, nampaklah 12 tengah malam aku biar duduk kat rumah. Dia kata dia nak rantai kan, pagar rumah dia. Dia ni mana disunahkan kepada kita kan, untuk kalau kita kata macam ada gangguan-gangguan ni, Nabi ajarlah benda tu macam sihir kan, ataupun gangguan syaitan tadi, disuruh kita baca ayat-ayat Quran. Adapun dia kata dia nak pegang, dia nak pergi ikat jin tu dan sebagainya, tak ada pun disebut dalam sunnah Nabi SAW. Sampai wallahu ta'ala alam, dia kata dia nampak jin pakai kopiah ke apa, jin pakai tucing ke apa kan. Jadi maknanya kita ni nak percaya tak percaya, Allah Ta'ala alam lah kan. Kita nak percaya kat dia ni betul ke tak betul. Tapi sebenarnya kita ni orang Islam, kita orang yang sembahyang, kita orang yang jaga hukum hakam Tuhan tadi. Kita buat sendirilah kan. Kita nak cari ustaz tu, ustaz ni apa semua kan. Benda ni kadang-kadang jadi, nak kata jadi mengarut tu tak lah. Kita cumanya kita minta bantuan tu tak ada masalah lah. Kita minta bantuan orang yang kita nampak soleh kan. Benda ni berlaku kan. Zaman apa nama ulama-ulama salaf dulu pun berlaku. Dia minta bantuan pada orang yang alim tadi untuk ruqyah ke kan. Tapi nak cerita kata dia ni boleh nampak jin, boleh nampak apa tu, wallahu ta'ala alam. Tak tahulah, dia sendiri mengaku tu dia dengan Tuhan lah. Tapi kita ni, kita nak ceritanya kata kita ni boleh minta siapa-siapa tolong ruqyah kan. Nak kata pagar rumah tadi, istilah pagar rumah ni saya pun tak faham. Nak pagar rumah, dia kata tak mengaji, tak faham lah kan. Jadi mana istilah pagar rumah ni tak tahu, tak ada dalam sunnah Nabi, tak ada dalam ajaran-ajaran Nabi SAW pagar rumah. Yang adanya kita baca ayat Quran tadi. Mungkin dalam istilah bahasa Melayu ni masuk pagar rumah ni, kita baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tu, ada lah baca surah Al-Baqarah kan. Tak akan dimasuki oleh rumah ke dalam syaitan dalam rumah kita. Tapi nak cerita tadi wallahu alam, tak tahu nak kata apa lah. Dia minta, tapi kalau panggil orang yang kita siqah kan, yang dia ni kita tahu dia ni orang yang ahli ilmu, orang berilmu, ruqyah akan kita dia tak ada masalah apalah. Tapi tak rugilah, tak termasuk di kalangan 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab kan. Satu dia orang yang tidak minta ruqyah daripada orang lain. Tapi kalau orang tu dia volunteer kan, dia sukarela nak bantu kita, alhamdulillah, tak ada masalah apa. Tapi tadi benda tadi tidaklah sampai membawa dia kepada syirik, taklah. Taklah. Selama mana i'tiqad dia tadi tidak i'tiqad kata syaitan tu boleh memberi mudarat pada dia kan. Tapi dia hanya boleh bagi mudarat dengan izin daripada Allah. Itu cerita dia. Wallahu alam. Ada soalan di sini orang di luar sana, bagaimana ada ruqyah yang mengguna jin Islam ini dikatakan perubatan. Tak faham soalan ni. Bagaimana ada ruqyah yang mengguna jin Islam ini dikatakan perubatan Islam pakai wasilah? Ayat tak boleh titik, kena boleh titik lah. Titik tak ada. Dia main sambung kawan kita tulis kot. Tak apa. Bagaimana ada ruqyah yang menggunakan jin Islam ini dikatakan perubatan Islam pakai wasilah? Mana Syekh penulis soalan? Kan? Zulfiqar. Zul. Dah dia online tapi hantar tulis Ustaz tak faham soalan. La adri. Wallahu a'lam. Bagaimana ada ruqyah yang menggunakan jin Islam? Minta tolong jin Islam. Kita ni berkawan dengan jin. Jin ni bagi syarat. Ada tak jin sini? Ada. Tapi kita tak nampak dia lah. Jin nak bagus lah memang jin ni. Dia jin nak berkawan dengan dia bagi syarat. Dia ada syarat-syarat. Dia bukan dia mau berkawan macam tu saja. Dia nak berkawan ni, dia akan bagi syarat. Syarat dia nak sesatkan kita lah.
Supaya apa? Supaya kita minta tolong kat dia. Ha? Mana kita tahu dia jin Islam? Orang tu tak, oh ni jin Islam betul. Hantar mana kata dia jin Islam? Nampak? Nampak dia pergi masjid sembahyang Jumaat. Nampak dia? Oh dia mengucap pasal. Alah siapa apa boleh mengucap? Siapa apa boleh mengucap? Jadi kamu tu lebih mulia daripada jin. Mana ada Nabi daripada kalangan jin? Daripada kalangan manusia. Kan? Pasal apa Nabi minta tolong jin? Allah Ta'ala ada. Ni cerita mana benda nak bagi orang jadi syirik. Puak jin ni hak bagus-bagus lah. Hak main mengaji bagus lah. Jahat tu banyak. Banyak jahat. Jahat tu banyak. Nak bagi orang sesat. Dia boleh tipu kita bukan nampak dia. Dia kata saya sahabat saya jin Islam. Lepas tu dia sendiri yang buat benda tak elok tu. Lepas tu kita baca, dia tolong, kawan tu lari. Memang dia orang yang sama juga. Barangkali. Kan? Kita maknanya kita baik sangka kepada makhluk. Tapi makhluk yang kita tak nampak ni, kan, dia mengaku jin dan sebagainya, apa semua jin Islam lah. Mana kita tahu dia jin Islam? Dia yang mengaku. Dia pemohong, kita mohong juga. Tu cerita dia. Dia baca ayat Quran. Sahabat-sahabat tak pernah berkawan dengan jin. Tak ada. Kawan dengan orang, kawan dengan jin. Ini dikatakan perubatan Islam pakai wasilah. Pakai perantaraan jin. Tak ada. Baca ayat Quran. Dia kata kita baca Quran tak pernah jadi. Tapi kalau kita main jin jadi, tu masalah dia. Istidraj daripada Allah Ta'ala tadi kan. Bahayalah tu. Boleh rosakkan akidah kita. Allah sebutlah, baca balik surah Al-Jin tu. Surah Al-Jin tu baca balik. Tengok makna dia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surah Jin tu. Ada beberapa lelaki daripada manusia yang minta tolong pada puak jin ni. Jin ni tidak menambahkan kepada mereka melainkan ketakutan macam tu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih dah 15 minit. Baik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.